2033. Assalamualaikum, nama saya Nofarisha binti Nur Azlan. Nombor metrik saya 17 DHF 20F 2035. Assalamualaikum, nama saya Ni Muhammad Alif Aiman bin Azmi. Nombor metrik saya 17 DHF 20F 2016. Assalamualaikum, nama saya Rahmiza Tatma binti Hamidin. Nombor metrik 17 DHF 20F 2018. Hai, nama saya Zatul Husna binti Omar. Nombor metrik saya 17 DHF 20F 2011. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhafis Aiman bin Omar Zanuri. Nombor metrik saya 17-F20F 2071. Dan saya merupakan wakil kepada kumpulan 5. Dan ini adalah satu assignment subjek penghayatan etika dan peradaban. Dan kami membawa tajuk konsep peradaban Timur dan Barat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang termasuk diri saya sendiri, iaitu Izzatul Husna binti Omar, Rami Izzatul Akmal binti Mudir, Ning Muhammad Alif Aiman bin Azmi, Nofarisha binti Nur Azlan, Nurul Hanis binti Jamil. Baiklah, sebelum kita mulakan slide yang pertama, kita perlu mengenali dahulu apakah itu peradaban. Peradaban boleh ditaktifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam segala pelakuan pemikiran dan penciptaan yang baik. Contohnya, kita boleh melihat bahawa peradaban itu maju hanya dengan melihat cara pemikiran masyarakat dan juga nilai murni masyarakat. Lebih tinggi cara pemikiran dan nilai murni masyarakat, lebih maju sebuah peradaban itu. So, poin yang kedua adalah peradaban juga merujuk kepada pengelompokan manusia berasaskan budaya yang paling tinggi, dan identiti budaya inilah yang membezakan manusia daripada spesies lain. Peradaban ditarifkan oleh unsur-unsur objektif yang serupa seperti bahasa, sejarah, agama, adat, institusi dan pengenalan diri yang subjektif. So, peradaban ni kita boleh nampak perbezaan dia hanya dengan melihat daripada segi budaya, adat resam dan juga spesies. So, setiap peradaban ini manusianya adalah berlainan daripada segi kulit, daripada segi cara percakapan, bahasa, agama dan juga sejarah. So, yang seterusnya adalah perbezaan peradaban Timur dan Barat. Timur merangkumi tamadun peribumi, tamadun China, tamadun Jepun, tamadun Islam dan tamadun India. Manakala Barat pula merangkumi Amerika Syarikat dan juga Eropah. So, kita boleh tengok bahawa peradaban Timur ini jauh lebih besar daripada peradaban Barat. Peradaban Timur ini merangkumi 5 tamadun, manakala peradaban Barat hanya mempunyai 2 tamadun saja, iaitu Amerika Syarikat dan juga Eropah. Yang kedua, Timur maju dalam seni bina seperti candi. Barat maju dalam teknologi dan alatan peperangan. Daripada poin yang kedua ini, kita boleh nampak yang Timur ni dia maju dalam seni bina. Contohnya seperti di Indonesia, kita boleh tengok cara masyarakat membuat candi. Manakala Barat pula, mereka ni lebih sangat-sangat maju daripada segi pembuatan teknologi dan juga alatan peperangan. Sebab tu masa peperangan, Barat lebih mendominasi berbanding Timur semasa peperangan. Yang ketiga pula, Timur pekerjaan lebih kepada pertanian, pelumbungan. Barat pekerjaan lebih kepada pembuatan dan penghasilan. Okey, terima kasih kepada Zulhafiz tentang pengenalan yang disampaikan oleh beliau. Okey, tajuk saya pada hari ini ialah pertembungan peradaban. Poin pertama saya ialah berlakunya pertembungan peradaban atau konflik di antara peradaban Timur dan peradaban Barat. Jika kita menyorot kembali peristiwa zaman dahulu dengan merujuk kepada peradaban Islam dan Barat, sejarah membuktikan bahawa tidak pernah ada usaha pihak Barat untuk memahami Islam atau menerima hakikat Islam yang sebenarnya pada ketika mereka menuntut agar umat Islam itu sendiri memahami peradaban Barat. Contohnya Kristian.
Okey, poin yang kedua ialah Kristian cuba menghapuskan umat Islam dan negara mereka. Selepas kekalahan Kristian di tangan pejuang Islam, iaitu Salahuddin Al-Yahudi dalam Perang Salib 1096 hingga 1396, dendam mereka terhadap Islam tidak pernah berkurang, malah semakin diperhebat. Peperangan yang berlaku contohnya di Chechnya, Bosnia dan Herzegovina, di mana puak Kristian cuba menghapuskan umat Islam. Okey, poin yang ketiga ialah Mustafa Kemal Atatürk yang didokong oleh Yahudi dan Kristian menjatuhkan kerajaan Islam Turki Ottomaniyah di Turki pada tahun 1924. Peristiwa bagaimana perbuatan Mustafa Kemal Atatürk yang didokong oleh Yahudi dan Kristian menjatuhkan kerajaan Islam Turki Ottomaniyah di Turki pada tahun 1924 adalah sejarah hitam yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam. Okey, seterusnya pergolakan antara revolusioner, politik dan industri yang berlaku pada abad ke-18. Okey, pergolakan revolusioner, politik dan industri yang berlaku pada abad ke-18, Barat telah mula menjajah ke serata dunia dengan membawa berbagai-bagai aspirasi termasuk ingin mentamadunkan masyarakat yang dianggap ketinggalan. Barat telah mula menjajah ke serata dunia yang bab ke-4 dengan membawa berbagai-bagai aspirasi termasuk yang bab ke-5. Maafkan saya. Barat telah mula menjajah ke serata dunia dengan membawa berbagai-bagai aspirasi termasuk slogan mereka, iaitu The White Man Burden. Itu The White Man Burden menerusi imperialisme and colonialisme. Last sekali, poin yang terakhir ialah negara-negara Afrika, Asia dan Amerika telah diletakkan di bawah kuasa dan kawalan ekonomi serta politik Barat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang dampak globalisasi dan dominasi Barat. Yang pertama ialah dominasi politik. Politik salah satu aspek kuasa yang dimonopoli oleh blok Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Amerika Syarikat mempunyai ketenteraan yang ramai dan juga kuat. Yang kedua ialah sistem hubungan antarabangsa yang ada pada hari ini dicipta dan dikawal sepenuhnya oleh Barat. Undang-undang antarabangsa yang dicipta juga menyebelahi kepentingan Barat. Semua undang-undang wajib diikuti oleh semua negara, tidak kira negara tersebut sedang maju atau sedang membangun. Ia perlu diikuti bagi mengatur kehendak dan keinginan antara negara yang sering bercanggah. Seterusnya ialah dominasi ekonomi. Iklim dunia pada hari ini dikuasai oleh blok negara lantaran mereka merupakan kuasa dominan dalam sektor perdagangan dan mata wang yang bernilai tinggi. Hal ini menjadikan negara-negara Barat menggunakan peluang ini untuk memanipulasi ekonomi dunia, seperti memperbanyakkan cawangan-cawangan syarikat mereka di seluruh dunia, seperti mendominasi sumber-sumber jadi. Yang kedua ialah lahirnya ramai pengguna yang tidak sihat disebabkan masalah kesihatan. Hal ini terjadi lantaran mereka giat memperkenalkan industri makanan segera. Mereka memperkenalkan industri makanan segera seperti jenama-jenama McDonald, Pizza Hut dan Kentucky Fried Chicken. Budaya makanan segera ini dapat diterima oleh seluruh dunia. Yang ketiga ialah wujudnya institusi global di bawah pengaruh Barat. Institusi global yang wujud di bawah pengaruh Barat ialah seperti International Monetary Fund, Bank Dunia dan lain-lain. Yang terakhir ialah dominasi media. Fenomena yang menjadikan dunia kelihatan lebih kecil dari segi penghubungan manusia. Hal ini terjadi disebabkan pantasa perkembangan teknologi maklumat. Semua aktiviti dapat disebarkan dan diperluaskan ke seluruh dunia. Dengan teknologi maklumat, semua orang dapat mengetahui berita ini dengan lebih cepat dan pantas. Yang kedua ialah sosial merupakan salah satu cabang utama dalam penyelebaran globalisasi Barat. Media gegasi sudah semestinya dikawal oleh negara Barat seperti CNN dan BBC. Melalui media ini, semua orang dapat mengetahui berita-berita dengan lebih cepat dan nilai-nilai serta budaya mereka dapat diperluaskan dengan tujuan semua negara dapat mengikuti budaya Barat mereka.
Yang ketiga ialah semua berita yang disampaikan kepada dunia adalah berdasarkan persepsi mereka. Yang terakhir ialah pengaruh hiburan dari barat yang tersebar luas di kalangan masyarakat seluruh dunia. Pengaruh hiburan ialah seperti muzik, filem dan drama. Semua hiburan ini dapat diterima daripada seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Izzatul Akbar binti Mudir. Nombor matrik saya 17 DHF 20F2018. Saya akan menerangkan tentang perbezaan antara peradaban Islam dan Barat. S. Pavez Manzo menyatakan bahawa Islam dan Barat melambangkan secara zahir dan teoritis dua peradaban. Bagaimanapun, konotasi peristilahan untuk kedua-duanya sangat berbeza. Islam ditafsirkan sebagai peradaban ideologi yang memiliki orientasi teologi, sementara Barat pada zahirnya dikaitkan dengan kekurangan sebarang komitmen kepada maklumat terakhir. Selanjutnya, beliau menyatakan secara tidak konsisten bahawa dua unit peradaban ini boleh dibandingkan antara satu sama lain secara logik maupun secara empiris. Secara keseluruhannya, walaupun dikatakan banyak berlaku pertembungan di antara peradaban, namun tidak semestinya pertembungan itu akan dibiarkan terus berlangsung begitu saja. Kini, telah banyak usaha dilakukan oleh pelbagai pihak terutamanya di kalangan intelektual Islam dan peradaban lain untuk berdialog dan mencari persefahaman di kalangan mereka mencapai keamanan sejagat. Kebanyakan semangat dan usaha ini bermula setelah timbulnya kesedaran di kalangan intelektual Islam, terutama di Iran yang begitu prihatin tentang nasib agama Islam dan umatnya di seluruh dunia. Usaha untuk mengadakan dialog antara peradaban di seluruh dunia menjadi kenyataan apabila Muhammad Khatami, iaitu Presiden Iran, melancarkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Peradaban dan ianya telah diiktiraf oleh United Nations. Menurut Presiden Khatami, umat Islam perlu kembali kepada sejarah kegemilangan Islam untuk mewujudkan masyarakat dunia kini yang harmoni dan aman. Dialog peradaban dianggap sebagai asas kepada kehidupan masyarakat dan kunci kepada penyelesaian masalah dunia sekarang. Selain itu, menurutnya keamanan sebenar dan ketenangan akan wujud hanya melalui pengiktirafan budaya yang unik, adat dan tradisi di dalam sebuah masyarakat yang berbeza. Paradigma dialog peradaban menjadi kuat berdasarkan hubungan antarabangsa yang berteraskan identiti pelbagai masyarakat dunia dan bukan berdasarkan kuasa asing. Melihat akan kepentingan dan perlunya dialog peradaban ini, Tun Abdullah Ahmad Badawi pernah menyebut dalam ucap tama dalam seminar kebangsaan bertajuk Dialog Peradaban, Peranan dan Kepentingannya di Malaysia. Kita tidak boleh menganggap dialog sesuatu yang remeh kerana dalam sejarah manusia, berbagai peradaban, kebudayaan dan masyarakat mahu tidak mahu terpaksa menjalin hubungan antara satu sama lain secara berterusan dan berpanjangan. Namun kejahilan yang disertai dengan rasa sangsi dan sikap permusuhan terhadap satu sama lain menghalang mereka daripada menjalinkan hubungan berkekalan dan berkembang maju. Kadangkala permusuhan meledak hingga menjadi pertikaian berdarah seperti yang dapat disaksikan dalam pelbagai pergolakan tragis sejak kebelakangan ini, memandangkan keganasan kaum semakin memuncak dalam keadaan di mana pelbagai masyarakat dan di merata-rata tempat menjadi lebih berbilang kaum. Maka perlu ditekankan betapa pentingnya dialog antara kaum, antara budaya dan antara peradaban diadakan masa kini. Dialog dan persefahaman antara satu sama lain merupakan prasyarat untuk membina hubungan yang adil dan saksama antara pelbagai budaya dan peradaban. Dialog membolehkan kita memahami perbezaan dan juga persamaan yang wujud dalam peradaban antara kita. Tambah beliau lagi, hanya apabila kita memahami dan menghargai persamaan serta perbezaan antara peradaban, barulah dapat kita mewujudkan peradaban dunia yang betul-betul adil, berperi kemanusiaan yang bebas dari segala bentuk kezaliman dan penindasan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Tajuk saya hari ini ialah konflik pertentangan. Sifat tamadun barat ialah merupakan sebuah tamadun yang berdiri di atas pertentangan. Tamadun tersebut tidak kenal erti pendamaian, ketentraman dan kasih sayang dan agak mustahil untuk berdamai dengan mana-mana pihak, terutamanya peradaban Islam dan Asia. Konflik ini meresap ke dalam seluruh aspek, bentuk, jenis, bermacam-macam bidang, senjata dan gaya. Tamadun barat berasaskan fahaman sekular. Ia adalah moral berdasarkan kepentingan manusia serta menafikan kepercayaan kepada Tuhan ataupun akhirat. Islam ditafsirkan sebagai peradaban ideologi yang memiliki orientasi teologi, sementara Barat pada zahirnya dikaitkan dengan kekurangan sebarang komitmen dengan matlamat terakhir. Tajuk kedua saya hari ini ialah pertentangan Barat dan dunia Islam. Pemimpin-pemimpin politik
Barat sebulat suara berpendapat bahawa Islam adalah ancaman kepada keselamatan mereka. Kehidupan Barat yang dipaksikan falsafah moden, keamanan Barat yang terbentuk oleh kemajuan material, dianggap tercabar sekiranya negara Muslim berperintah dengan pengaruh Islam merebak di strategi seperti Timur Tengah. Akhbar Washington Post pada 9 Februari 1945, NATO membuat perundingan dengan 5 negara Afrika Utara dan Timur Tengah bertujuan mengadakan strategi menentang Islam pelampau. Setiausaha Pertahanan Amerika William Perry menolak kemungkinan penyertaan negara-negara Muslim Asia Tenggara, Uzbekistan dan Kazakhstan dalam NATO. Pada masa yang sama, mereka membuka ruang kemasukan negara bekas Republik Soviet Union yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang kebangkitan peradaban Islam, iaitu seperti dalam persoalan hala tuju peradaban masa depan, penulis meyakini bahawa hanya melalui dialog antara peradaban sahaja persefahaman dan keamanan dunia dapat dicapai. Seterusnya, penulis juga menyatakan Islam sebagai alternatif dialog yang terbaik untuk mencapai keamanan sejagat. Seterusnya, Al-Quran juga menggalakkan umat Islam untuk mengadakan dialog antara peradaban, iaitu Al-Quran ada menyebut dalam surah An-Nahl ayat 125 firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Firman Allah seperti yang di atas ini merupakan salah satu contoh yang terbaik menunjukkan bahawa agama Islam itu sendiri amat menggalakkan dialog di antara umatnya dengan seluruh manusia, kerana ia adalah jalan yang paling baik, penuh dengan adab dan nasihat yang mudah diterima. Selain itu, ayat Al-Quran yang menekankan kepentingan persaudaraan, iaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Allah telah berfirman yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Iaitu oleh kerana kamu semua manusia adalah hamba Allah dan dari satu keturunan, dasar perhubungan manusia adalah persaudaraan, kerjasama dan sikap ingin saling bantu-membantu. Permusuhan, konflik dan persaingan yang tidak adil hendaklah dibendung supaya perdamaian dapat dikekalkan dalam perhubungan antara pribadi. Akhir sekali, Islam dan Civilizational Dialogue, iaitu proses Osman Bakar menyatakan tentang peranan Islam sebagai jambatan antara Timur dan Barat. Islam dikatakan sebagai kuasa penggerak dialog peradaban pada masa sekarang dan akan datang di antara peradaban Buddhisme, Confucius, Barat dan Barat moden. Pendapat ini dikukuhkan lagi dari sudut geografi kerana Islam berada di tengah-tengah antara kuasa China dan Jepun di timur, Eropah di barat, Rusia di utara, Australia dan benua Afrika di selatan. Baiklah, kesimpulan kita pada tajuk hari ini iaitu peradaban timur dan barat ialah tak semestinya sebuah peradaban yang tertutup itu adalah peradaban yang tidak maju. Contohnya peradaban timur yang dikatakan tidak maju berbanding dengan peradaban barat yang lebih maju dalam aspek peperangan dan teknologi. Tetapi peradaban timur ni lebih maju dalam aspek budaya dan juga adat resam berbanding peradaban barat. Jadinya semua peradaban mempunyai ciri-ciri tersendiri. Baiklah, itu saja daripada saya. Pergi ke sekolah, membawa bekal, memakan bekal di waktu pagi. Harap yang disampaikan diterima akal. Ada masa kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya, Wakil Kumpulan 5.